Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay. Alhamdulillah, untuk subjek akhlak tahun 5 kali ini kita akan belajar sifat tawaduk. Pengertian dan dalil tawaduk. Tawaduk ialah sentiasa merendah diri dalam perbuatan dan pertuturan. Orang yang bersifat tawaduk ni dia sentiasa merendah diri. Tidak kira dalam perbuatan maupun pertuturan. Dalam segala segilah berkaitan dengan diri dia. Okay, dalil naqli iaitu dalil daripada Al-Quran. Ustaz bacakan maksud dia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Ayat ni kalau kita tengok kan ayat berbentuk perintah kan, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu. Dia macam perintah kepada Rasulullah SAW. Allah perintahkan suruh rendah diri. Sama ikut nabi-nabi sebelum Rasulullah pun sama juga. Macam Nabi Musa kan Allah pernah perintahkan dia supaya bercakap baik, bercakap dengan lembut kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun tu maha zalim. Tetap Allah perintahkan kita bercakap, tetap Allah perintahkan Nabi Musa untuk bercakap baik dengan Fir'aun. Baik, seterusnya, ciri-ciri orang yang bersifat tawaduk. Okey, orang yang bersifat tawaduk ni macam mana orang dia? Kita nak tahu, nak kenal orang tu ada sifat tawaduk ataupun tidak, kita tengok dia ada tak ciri-ciri ini. Okey, yang pertama, mudah menerima pandangan orang lain dan suka menerima nasihat. Orang yang bersifat tawaduk ni dia sentiasa sedia menerima nasihat, bahkan suka. Kalau orang tu tak suka menerima nasihat, tak suka ditegur, orang tu maksudnya dia ada sifat sombong. Sebab sombong ni Allah kata dia al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah menentang kebenaran ataupun menafikan kebenaran dan merendah-rendahkan orang lain. Itu orang sombong. So kalau dia tak suka menerima nasihat, tak suka menerima pandangan orang lain, berarti orang tu orang sombong sebab dia rasa dia saja yang betul. Ya. Okey, yang kedua, dia sangat sabar dalam perbincangan dan tidak mudah marah atau emosional. Dalam perbincangan, kalau buat mesyuarat dengan sesiapa pun, dia jenis dapat mengawal perasaan dia. Dia tak mudah marah. Walaupun mungkin dalam perbincangan tu ada orang yang mengutarakan pendapat yang bertentangan dengan dia ke apa, dia jenis orang yang tidak emosional sebab dia orang yang tawaduk. Okey, nombor 3. Dia tidak memilih-milih kawan, malah dia boleh duduk bermesra dalam satu majlis dengan orang yang pernah mengkritiknya. Orang yang bersifat tawaduk ni dia tak kisah kawan dengan siapa pun. Hatta orang yang miskin, orang yang miskin comot, orang yang mungkin orang lain semua ejek dia, hina dia, rendahkan dia, orang macam tu pun nak jadi sahabat dengan dia, nak jadi kawan dengan dia, dia tak kisah, tak ada masalah. Bahkan dia boleh duduk bersama dengan orang yang pernah ejek dia, orang yang pernah kritik dia. Dia tak ada masalah sebab dia orang yang tawaduk. Tapi kalau orang yang sombong, dia cukup benda macam ni, dia cukup dia cuba nak jauh. Dia takkan selesa bersama dengan orang yang pernah tegur dia, pernah nasihatkan dia, pernah kritik dia ke apa, dia tak suka. Dan bahkan orang yang bersifat sombong ni dia akan memilih kawan. Kawan dia pilih-pilih. Dia tak boleh bersama dengan semua orang. Okey, yang keempat, menghormati orang lain dan tidak mempelekehkannya. Ini tadi Ustaz ada bacakan hadis tadi kan? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong tu dia menentang ataupun menafikan kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini sifat orang sombong. Apa saja orang buat, yang salah orang tu lah yang dia nampak. Salah orang tu lah ataupun kesilapan orang tu lah yang dia highlight kan. Sebab dia nak tunjukkan yang dia lebih pandai daripada orang tu, dia lebih tahu daripada orang tu, dia seolah-olah macam dia boleh buat lebih baik daripada orang tu. So kalau ada kesilapan orang tu, ada kesalahan sikit sekalipun, dia akan perbesarkan, dia akan mempelekehkan orang tu lagi. Itu sifat orang sombong. Tapi orang tawaduk takkan buat macam tu. Okey, yang kelima, dalam pergaulan dia lebih suka menjadi pendengar. Dia tidak sewenang-wenangnya akan memotong percakapan orang lain. Orang tawaduk ni sifat dia tenang. Dia tidak terburu-buru, dia tidak gopoh. Kalau dalam perbualan apa, dia lebih banyak mendengar daripada bercakap.
Bukan tak bercakap langsung. Itu dah lain dah tu. Dia masih juga berbuat, cumanya dia lebih dahulukan orang lain. Dia senang cakap, dia tidak terburu-buru, dia tidak gopoh. Ya. Okey, yang keenam, dalam majlis dia suka kebenaran, itu keluar daripada mulut orang lain. Ini satu lagi panggil orang tawaduk ni. Sebenarnya dia tak suka menonjol, dia tak ada cita-cita nak menjadi orang yang famous ni, orang yang masyhur, orang yang hebat. Contohnya orang yang punya idea yang banyak, yang bernas kan, yang baik-baik. Dia tak suka menonjolkan diri dia. Kecuali kalau benda idea yang dia ada tu, dia tunggu-tunggu, tak ada orang yang keutarakan, tak ada orang yang kemukakan idea tu. Mungkin last mungkin dia akan cakap. Tapi seboleh-bolehnya dia nak idea tu, benda tu, kebenaran tu, kata-kata tu keluar daripada orang lain kalau boleh. Sebab dia tak nak jadi orang yang masyhur, orang yang famous. Okey, yang 7. Jika pendapatnya diterima orang, dia tidak mendabik dada, sebaliknya bersyukur kepada Tuhan. Jika pendapatnya ditolak, dia berlapang dada dan tidak berkecil hati. Okey, ini sifat orang tawaduk lagi. Dia kalau pendapat dia diterima, dia tidak mendabik dada. Dia tak rasa macam orang yang sombong ni, dia kerap berasa takjub kepada diri dia. Takjub ni macam mana? Dia kata aku ni hebat lah, idea aku ni selalu bagus. Aku buat kerja selalu elok kan. Apa saja aku buat semuanya elok, semuanya baik. Dia bukan jenis orang tu, bukan jenis orang yang takjub kepada diri sendiri. Dia takkan mendabik dada. Kalaupun ada benda baik keluar daripada diri dia, dia tidak mendabik dada. Bahkan dia akan bersyukur kepada Allah. Dia tahu semua itu datang daripada Allah, datang dengan izin Allah. Kalau pendapat dia ditolak, dia berlapang dada, dia tak berkecil hati. Biasalah dia tahu, orang yang tawaduk ni dia tahu hamba-hamba Allah, manusia ni dia bersifat lemah kan, dia serba kekurangan. So dia faham benda tu, dia takkan berkecil hati kalau pendapat dia ditolak. Okay, yang ke-8, dia mudah memberi maaf kepada orang yang tersilap dengannya, tidak mudah memarahi atau menghina orang tersebut. Orang yang tawaduk, dia senang nak beri maaf kepada orang lain. Orang lain buat silap dengan dia kan, silap besar macam mana pun dia mudah memberi maaf. Dan kalau kita baca kisah para sahabat Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ni, dia punya hamba dia nak bawakan air kepada tetamu. Dah sampai dekat dengan tetamu tu, tiba-tiba tertumpah. Dia tak marah pun. Bukan setakat dia tak marah, bukan setakat dia tak maki hamun hamba dia dekat depan tetamu dia tu. Bahkan dia kata tak apalah, tak apa. Dia tolong kemaskan tu, dan dia kata mulai hari ni aku bebaskan kau. Dia sebenarnya masa marah tu ada, sebab kita manusia kan, tapi dia boleh tahan diri dia daripada marah. Apa yang dia buat lepas tu ialah dia bebaskan hamba dia merdekakan hamba dia tu. Okey, yang ke-9, kalau dia bersalah, dia akan cepat-cepat minta maaf, sekalipun orang itu lebih rendah daripadanya dari segi jawatan ataupun umur. Kalau dia sendiri yang bersalah, dia akan cepat minta maaf. Orang yang susah nak minta maaf ni orang yang sombong. Orang yang tawaduk, orang yang merendah diri, dia senang nak minta maaf, cepat dia orang minta maaf. Sekalipun orang yang buat salah dengan itu, orang tu lebih rendah daripada dia. Orang tu dari segi umur ke, dari segi kedudukan dia dalam masyarakat, jawatan dia dan sebagainya, walaupun lebih rendah daripada dia, tetap dia akan kalau dia buat bersalah, dia akan minta maaf. Okey, yang ke-10, dia tidak minta dihormati atau dimuliakan atas kedudukannya. Jauh sekali berkecil hati jika tidak dihormati atau dimuliakan. Kalau dia ada kedudukan, kalau dia ada jawatan besar, dia tidak minta dihormati. Dia tak kisah pun kalau orang kurang beri tidak hormat dia sangat ke apa kan. Dia tak kisah benda macam tu. Macam Rasulullah kan, Rasulullah dia pernah kata lebih kurang sabda dia kata, aku tidak kisah kalau hak aku dilanggar. Tapi kalau hak Allah dilanggar, yang itu dia marah. Maksudnya kalau hak Rasul, contohlah Rasulullah datang satu majlis kan, sahabat-sahabat tak bangun ke apa kan, Rasulullah tak kisah macam tu. So orang yang tawaduk ni dia macam tu. Walaupun dia ada kedudukan, walaupun dia ada jawatan, orang tak hormat dia, itu bukan perkara besar bagi dia. Dia takkan berkecil hati. Okay, yang ke-11 ataupun yang terakhir ada lagi. Okay, yang ke-11, bila bercakap, dia tidak mengangkat diri dengan menceritakan kelebihan yang ada pada dirinya. Sebaliknya dia lebih suka menceritakan kebaikan orang lain sebagai teladan. Dia bukan jenis orang yang suka masuk dalam bakul angkat diri sendiri kan. Maksudnya dia ceritakan kelebihan dia je kat orang lain. Apa yang dia pandai, apa yang dia hebat, semua kelebihan yang dia ada, dia suka cerita kat orang. Dia nak orang puji dia. Dia nak orang puji dia, dia nak orang hormat dia. Orang letak dia kat tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu bukan sifat orang tawaduk. Orang tawaduk dia takkan macam tu. Bahkan dia lebih suka menceritakan kebaikan orang lain sebagai tauladan. Kalau dia nak cari satu contoh tauladan,
Dia lebih suka cerita pada orang lain. Walaupun sifat tu sebenarnya ada pada dia juga. Tapi dia akan utamakan cerita kebaikan orang lain. Baik, seterusnya, hikmah bersifat tawaduk. Apa hikmah, apa manfaat ni, apa kebaikan bersifat tawaduk ni? Okey, yang pertama, ini di antaranya Ustaz senaraikan 4 di sini. Diangkat darjatnya. Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang maksud dia, tidaklah seseorang bertawaduk yang ditunjukkan semata-mata kerana Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat darjatnya. Rasulullah katakan orang yang tawaduk kerana Allah, sebab ada orang dia macam seolah-olah macam tawaduk. Kalau jalan dia khusyuk, dia jalan dia pun tunduk kepala kan. Kalau dia solat pun dia solat dengan perlahan, tenang je. Luaran dia tu nampak macam tawaduk, tapi dia buat tu sebenarnya niat dalam hati dia nak menunjuk-nunjuk, nak orang puji dia. Yang itu orang yang bertawaduk itu bukan kerana Allah tu. Itu kerana manusia lain kan. Dia nakkan orang pandang dia orang tawaduk, so orang hormat dia. Itu salah, niat macam itu salah. Tapi Allah SWT kata orang yang bertawaduk tapi memang semata-mata kerana Allah, tak ada benda lain, ikhlas memang kerana Allah aja, Allah akan angkat darjat dia. Sebab Allah tak suka orang sombong. Allah cukup pantang dengan orang sombong. Allah tak suka. Manusia tak layak nak sombong pun. Sebab kita, semua yang ada pada kita sebenarnya milik Allah. Okey, yang kedua, tawaduk menghasilkan keselamatan dan ketenteraman. Rasulullah SAW bersabda, maksud dia lebih kurang, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawaduk, sehingga seseorang tidak merasa bangga lagi sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku aniaya kepada orang lain. Sifat tawaduk ni dia menghasilkan keselamatan. Macam mana keselamatan? Sebab bila dia tawaduk, dia takkan kalau dia merendah diri, dia tak sombong, dia takkan menganiaya orang. Yang suka marah orang, yang suka pukul orang tu semua orang yang sombong. Orang yang ada ego kan. Yang ego dia tinggi. Tapi orang yang tawaduk dia takkan macam tu. So orang tawaduk ni dia orang yang selamat. Selamat daripada kebencian orang lain, selamat daripada dendam orang lain, macam tu. Dan dia menghasilkan juga, tawaduk tu menghasilkan juga ketenteraman. Seorang ni sebab dia keadaan dia macam tu, dia tak ada musuh, so keadaan dia sentiasa dalam keadaan tenang. Keadaan diri dia sentiasa dalam keadaan tenang dan tenteram. Okey, yang ketiga, menghindari diri dari sifat sombong dan megah. Orang tawaduk ni dia memang sedaya upaya dia menghindarkan diri dia dari sifat sombong dan megah. Sebab itulah tadi kalau kita tengok tadi kan ciri-ciri orang sifat tawaduk ni, dia kalau ada idea baik, kalau boleh dia nak orang lain dulu cakap idea baik dia tu. Dia mengharapkan ada orang yang fikir sama macam dia, biar orang tu cakap dulu. Kalau boleh dia tak nak cakap. Sebab dia sedaya upaya cuba menghindarkan diri dia daripada sifat sombong dan megah. Dia tak nak nanti dia cakap orang lain semua pandang, hebatlah dia ni, baguslah idea dia ni. Jadi sombong kan, jadi megah kan, jadi takabur kan. Dia tak nak macam tu. Okey, yang keempat, itu hikmah dia. Bila dia sifat tawaduk tu, kebaikan dia dia dapat menghindarkan diri daripada sifat sombong. Kalau orang yang jauh daripada sifat sombong ni, orang selamat lah. Sebab orang yang ada sombong dalam hati dia, Allah takkan benarkan dia masuk syurga. Bukan setakat tak boleh masuk syurga, bau syurga pun Allah tak bagi juga. Sebab Allah cukup tak suka dengan orang bersifat sombong. Sebab kita hamba kan, kita makhluk yang dicipta. Okey, yang keempat, disukai orang ramai dan mudah mendapat simpati orang lain. Orang yang tawaduk ni, hikmah dia, kebaikan dia, orang mesti akan sayang dia. Orang mesti akan suka dia. Tak ada orang suka orang yang sombong. Kalaupun orang sombong tu ada kuasa pun, sebenarnya kita yang ikut dia secara terpaksa pun sebab kita tak suka kat dia kan. Tapi ni tidak, orang yang tawaduk dia, antara kebaikan dia, orang yang bersifat tawaduk ni dia pasti disukai orang dan dia mudah mendapat simpati orang lain. Kadang-kadang dia dalam kesusahan kan, sebab dia seorang yang sentiasa bertawaduk, orang akan suka nak tolong dia, orang sentiasa sedia nak tolong dia. Orang mudah simpati kat dia, walaupun dia tak pernah suarakan, dia tak pernah minta tolong ke apa ke, orang akan tolong, orang akan bersifat orang akan bertindak lebih dulu. Mudah mendapat simpati orang. Okey, rasanya setakat ni saja untuk tajuk kali ini, itu sifat tawaduk. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.